Okey, jadi sebelum ni kita dah tengok teknik asas untuk integration. Teknik asas tu maksudnya yang ni lah. Iaitu macam mana kita nak integrate Xn. Okey, akan guna yang ni. So hopefully this basic integration you are dah familiar. Dah ada dalam kepala sepatutnya. Jadi saya tak akan go through semua method secara detail. Okay, just in this video, I will give the idea ataupun ulang kaji balik lah. Kalau substitution tu, apa kita buat sebenarnya? Okay, jadi kita pergi kepada method yang pertama untuk substitution. Ataupun setengah buku dia panggil sebagai U substitution. Jadi, apa yang kita buat sebenarnya adalah kita gantikan macam bila tengok this integration. Okay. Jadi sekali pandang kita tahu yang inside the square root kita boleh gantikan dengan U. Kenapa kita nak jadikan U? To make this integration simple and easy to integrate. Okey, jadi kita tengok. Okey, katakan kita ambil U sebagai 1 tolak X kuasa 2. Okey. Jadi kita boleh tukar macam ni kan. Tapi sebenarnya kalau tengok kat sini, sepatutnya kita boleh tukarkan everything inside this integration to U instead of X. Okey, jadi kita buat lagi lah beberapa step until kita dapat. Nampak tak kat sini? Kita akan dapat macam ni. Dan it is lagi simple kan untuk kita integrate. Okay, jadi untuk the detail step, hopefully you can read and then understand it. Understand semua langkah-langkah yang telah yang diberikan lah. Okay, yang kemudian ada juga contoh yang kedua. Even in simple cases, you may prefer to use this mechanical procedure often if you often had to avoid silly mistake. Okey, jadi kalau cos yang ni kita ambil X kuasa 2 ni sebagai U. Okey, so ada lagi beberapa contoh lain. So hopefully you can go through to every example. And then please spare some time to solve all this exercise 8.1. Okay, you don't need to submit to Google Classroom. But this is good for your practice to do integration by substitution. Okay, kemudian power of sine and cosine. Ini kita dah tengok kan kalau simple macam ni. Okay, kita masih lagi boleh gunakan U substitution. Okey. Juga ada beberapa contoh yang you all boleh tengok. And please solve this exercise. Begitu juga dengan trigonometry substitution. Okey, please. Kalau yang dah ingat tak apa. This video ataupun this note adalah untuk pelajar yang still struggle to understand apa sebenarnya integration ni. Sebab dalam chapter 5 nanti, kita akan fokus untuk multivariable. So that's why you need to master one variable first. Bila dah master one variable, hopefully tak ada masalah lah untuk kita teruskan dengan 2 or 3 variable. Okay, ada contoh yang ni pun bagus ni. Boleh tengok. Dan integration by part. Second teknik adalah integration by part. Okay. So, integration by part, you must remember this formula. So, bila kita permudahkan, kena ingat yang ni je lah. So, kita kena cari untuk integration by part, sebenarnya apa kita buat adalah
turning one integral into another is called integration by part, usually written in more compact form. Okey, jadi kita akan pilih satu fungsi yang kita boleh integrate dan satu fungsi yang kita boleh differentiate. Okey, so ada beberapa contoh kat sini. This is all very good example for you to start with. Okey. Example yang ni pun bagus juga. Dan kadang-kadang dengan sekali integration by part, kita tak dapat lagi jawapan. So, kena lagi buat 2 kali ataupun 3 kali. Okey. Dan ada juga soalan. So, hopefully you can try this as well. Dan akhir sekali untuk rational function. Okey, ada kaedah dia di mana kita boleh gunakan U substitution. So, boleh tengoklah. Dan ada sesetengahnya, kita perlu tukarkan ke dalam bentuk apa ni? Pernah jumpa tak bentuk macam ni? Dalam algebra dah jumpa kan? Okey. So, yang ni pun example pun bagus juga untuk ingat balik. So, macam mana from this integral kita tukarkan ke dalam bentuk, yang ni bentuk apa ni? Okey, kita panggil sebagai partial fraction. So, daripada integral sepatutnya pelajar tahu macam mana to turn this to partial fraction macam ni. Kenapa kita tukar kepada partial fraction? Okey, kita tukar sebab kita nak mudahkan proses integration tu tadi. Okey, so ada beberapa contoh as example, you all boleh tengok. So, sebenarnya cara nak buat ulang kaji macam mana? So, ambil soalan yang ni. Okey. Cuba tukarkan kepada partial fraction dahulu. Tanpa melihat kepada solution. Okey. So, kalau you all boleh selesaikan tanpa tengok solution, it is a very good sign. Maksudnya, masih ingat lagi lah macam mana nak buat partial fraction. Tapi, katakan dah 10 minit duk tenung soalan je kan. Okey. So, bolehlah intai-intai dulu solution. And then, cuba fahamkan macam mana dia dapatkan jawapan. Okey, dan yang penting, make sure cuba selesaikan exercise 8.5 untuk tahu sejauh mana pelajar dah faham.